yang belum. ketiga lagi Nasri. Baru Tak dua apa, masih. kategori je lah. Kategori Tahun ketiga depan, tak sudah tahun lama, depan. Nah. Tak boleh. Ya. Sila. B1 Pokok Parlimen Sena 3,000 masuk Pokok Sena bercakap pasal begitu apa? Tak ada Pokok Sena duduk Pokok Sena. Nanti saya suruh Pokok Sena keluar balik. luasan Sudahlah Pokok Sena sudahlah. Sila. Mohon. peluasan skop yang sedia ada menyentuh parlimen. Wajar kan Tan Sri betul pun ada. Tatkala Tan Sri mula menjalankan tugas, ada menyentuh tentang keperluan untuk menganjurkan satu pertemuan, mengadakan beberapa langkah, memperkenalkan beberapa langkah untuk reformasi parlimen. Kerana peraturan-peraturan yang sedia ada, itu banyak yang difikir sudah tidak lagi wajar dan sesuai dengan keadaan semasa. Saya ingin menggesa Tan Sri Bertua memulakan dalam keadaan segera jatuh kuasa untuk memperbaiki perjalanan parlimen. Walaupun Tan Sri Bertua dalam beberapa kenyataan berulang kali mempertahankan peraturan yang ada. Tapi saya menggesa supaya melihat semula beberapa cadangan termasuk dari kalangan ahli BN yang telah mengemukakan dan sudah ada pada makluman Tan Sri Bertua sendiri. Ini termasuk tentang ruang perbahasan lebih terbuka, kaedah-kaedah mengemukakan usul dan juga keupayaan atau usul supaya ada disebut Prime Minister's Question Time, di mana Perdana Menteri boleh hadir dan menjawab soalan-soalan daripada ahli parlimen secara langsung dalam kadar 1 jam setiap minggu dan sebagainya. Ini berlangkah reformasi kerana kita terima baik keputusan memberikan kemudahan kepada ahli parlimen termasuk pembantu penyelidik dan sebagainya seperti yang dicadangkan oleh kerajaan, tetapi ia tidak saya rasa selaras sekiranya tidak disusuli dengan langkah segera memperbaiki dan reform parlimen yang diucapkan dan dipersetujui oleh Tan Sri sejak awal lalu. Saya ingat dalam perjumpaan sejak tahun 2008. Jabatan Audit Negara B3 pengauditan, saya ingin menyentuh secara ringkas saja, iaitu Jabatan Audit Negara pada tiap tahun dan kali ini baru mengemukakan laporan. Tapi ada suatu cadangan khusus yang harus kita berikan perhatian. Kerana tiap tahun teguran itu agak sama. Perselingkuhan dan kecuaian, pembaziran, malah ada mirip ke arah rasuah, itu berterusan. Ia menelan angka dan jumlah yang besar. Jumlah itu mungkin dipertikai, tetapi ada yang anggap kalau tanpa keterisan, kebocoran dan rasuah, seperti mengikut teguran Jabatan Ketua Audit Negara, saya percaya penjimatan itu telah akan menjangkau lebih pada puluhan bilion ringgit. Maka harus ada cadangan khusus untuk memastikan kecuaian dan keterisan dan pembazaran ini tidak berterusan. Saya ingin menyentuh B6 JPM ni 2000 unit perancang ekonomi. Saya nak baca butiran 20-200 perancang ekonomi dibaca sekali dengan 00102 projek kemiskinan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Diberi pengakuan dan telah saya sentuh dalam ucapan bajet bagaimana lebuh raya Pen Borneo kos yang agak tinggi walaupun penjelasan yang diberikan tapi tidak memuaskan. Ya. Tetapi kita ingin menggesa supaya disegerakan. Ya. Satu projek yang telah diumumkan saban kali dan sejak tahun 2010 tak salah 2009, tetapi belum ada satu langkah yang dipertikaikan hanyalah tentang yang nampak sekarang menjadi pertikaian adalah kontrak diberikan kepada kalangan tertentu tanpa proses tender terbuka dan tanpa memberikan ruang penyertaan rakan-rakan syarikat-syarikat dari Sabah dan Sarawak. Satu Bistari Net juga saya ingin persoalkan kerana 1.5 bilion ringgit tetapi kita tak dapat satu laporan atau penjelasan tentang manfaat kepada pelajar termasuk Sabah dan Sarawak. 200 hubungan antarabangsa dan ini berkaitan lebih kepada JPM.
Kerana sementara kita mengalu-alukan pemilihan Malaysia di Majlis Keselamatan PBB mulai 1 Januari tahun depan, tapi saya agak kesal kerana sehingga ini belum ada kenyataan keras daripada Perdana Menteri atau kerajaan tentang apa yang berlaku baru ini tentang kedurjanaan Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa. Dan ini menyebabkan Jordan yang cukup berhati-hati dalam menangani masalah ini terpaksa memanggil pulang dutanya di Israel sebagai tanda protes tindakan yang zalim itu. Kerana bagi bukan sahaja bagi umat Islam, tapi kesucian Baitul Maqdis itu adalah kesucian yang dipelihara oleh semua agama, tetapi kerana kedudukan Masjid Aqsa khusus itu menyentuh sentimen dan perasaan umat Islam seluruh dunia. Jabatan Peguam Negara B8, saya akan elak untuk menyentuh hal-hal yang bersangkut paut langsung dengan apa yang berlaku dalam pengalaman dan kes saya. Tetapi saya ingin membuat teguran kerana langkah-langkah yang diambil oleh pendakwaan terpilih itu berterusan. Sebaik selesai pendengaran di Mahkamah Persekutuan, saya telah menggesa Perdana Menteri dan kerajaan supaya hentikan tindakan-tindakan yang agak keterlaluan, mendera dan mendakwa tokoh-tokoh pembangkang, akademik dan pelajar-pelajar. Dan janganlah jadikan Peguam Negara itu sebagai alat dan perkakas untuk penderaan ini. Walaupun dia nafikan, saya tahu ada perbahasan tentang akta, hasutan dan sebagainya. Tapi kita tahu ini dijadikan senjata politik untuk menekan. Dan yang akhir, yang saya ingat amat mendukacitakan, selain dari tokoh politik, ialah tokoh akademik seperti Profesor Azmi Shahrum dan Profesor Aziz Bari. Maknanya ada satu usaha untuk menimbulkan rasa dan budaya takut, culture of fear di negara kita. Tak boleh bahas. Dan ini sekarang telah menyentuh kedudukan mahasiswa. Perkembangan terbaru, penangkapan di Sabah, termasuk Fahmi Zainul, Presiden PMUM. Saya agak kesal dan ingin membantah cara pengendalian kerajaan. Tentunya universiti itu ikut arahan, ya. Tetapi universiti sampai melarang mahasiswa yang dipilih, ya, Persatuan Mahasiswa Universiti Melayu itu Persatuan Mahasiswa yang dipilih, menganjurkan majlis. Kemudian cara tekanan yang dibuat oleh universiti itu bukan hanya merendahkan martabat universiti, merendahkan martabat profesor sendiri. Profesor itu adalah orang yang bersetuju supaya ada, menggalakkan orang profes, menggalakkan percambahan ilmu, perbahasan, wacana yang segar. Kalau dia kata dirasakan tidak benar, tidak betul, ada ruang, boleh bagi jawapan. Kita punya anak-anak di sekitar umur itu, saya percaya Tan Sri faham juga bahawa anak dia diberikan kebebasan, kelonggaran, ada kenyataan-kenyataan kita rasa tidak sesuai ataupun keras, cara kita jawab ialah untuk mengadakan wacana dan dialog dan teguran, bukan untuk menekan dan menakutkan mereka. Dan ini yang berlaku ini agak saya rasa terus terlanjur. Universiti Melaya, saya pernah di sana. UIA yang pernah saya jadi presiden begitu lama, tapi dia sudah menjadi satu gedung ilmu yang mengongkong pemikiran dan kebebasan akademik dan berfikir. Saya harap, saya bukan minta penjelasan, tapi satu ketegasan supaya memberikan ruang perbincangan yang lebih terbuka kepada mahasiswa. B9 Butiran 3000 Siasatan Persikan di bawah SPRM. Kita telah mengeluarkan banyak kenyataan, laporan telah dikeluarkan, puluhan. Malah kita telah mengambil pendekatan untuk mengadakan dialog khusus dengan SPRM tahun lalu. Dan saya terima baik kesediaan mereka memberikan pandangan dan sebagainya. Tetapi sejak itu pun tidak ada tindakan yang agak tegas dan berkesan. Kita tengok umpamanya isu tragedi Cameron Highlands 5 November 2014.
Umum dianggap kejadian tanah runtuh dan banjir itu berkaitan dengan penguatkuasaan yang lemah yang dikaitkan juga dengan rasuah. Sebab itu SPRM masuk. Dalam keadaan heboh ini, SPRM pun turut serta dalam media untuk menunjukkan ketegasan mereka. Tapi kebimbangan saya ialah setelah 2-3 minggu atau 1-2 bulan, hal ini tenggelam dan tindakan tidak diambil. Kalaupun diambil, tindakan hanya di peringkat bawah. Oleh demikian, janganlah jadikan tragedi Cameron Highlands ini satu lagi contoh di mana SPRM, walaupun sekarang sejak saya ingat kenyataan Datuk Mustafa akui SPRM tahun lalu dalam mendakwa seorang peneroka haram. Ini bukan perkara baru. Ya, tahun lalu sudah didakwa, maknanya ada tindakan, tetapi kecuaian ini berterusan dan menelan meragut nyawa dan berkesan. Tapi saya tidak hanya mengkhususkan di Cameron Highlands, tapi saya nak menunjukkan bahawa ada kebimbangan sekarang tentang lemahnya, kurang daya dan kesungguhan, keberanian untuk SPRM bertindak, terutama bagi perasuah-perasuah besar dalam negara kita. B6 cara keseluruhan yang saya sentuh sedikit pada peringkat awal ini ialah pada akhir ini ialah untuk menyatakan bahawa perbelanjaan mengurus JPM 2015 6.02 bilion berbanding dengan 5.87 bilion 2013. Tapi ada beberapa persoalan yang tidak dijelaskan. Umpamanya, Majlis Keselamatan Negara yang banyak mainkan peranan politik dalaman, bukan soal keselamatan. Ya. Tapi ada di bawah 500 di bawah tajuk Majlis Keselamatan Negara 522 juta ringgit dibelanjakan. Untuk apa? Ya. Kita mahu satu penjelasan oleh Menteri mengapa satu peruntukan begitu besar tanpa penjelasan. Padahal untuk perumahan rakyat 25 juta, low income household 100 juta ringgit. Ya. Tetapi untuk satu belanja MKN yang tidak dijelaskan 522 juta ringgit. Juga perbelanjaan pembangunan JPM 13.013 bilion berbanding 10.58 bilion ringgit 2013. Ya. Tetapi penjelasan yang kita perlukan ialah yang disebut dana fasilitasi 2.5 bilion ringgit, projek khas 1.61 bilion ringgit, program pembangunan 1.1 bilion ringgit. Jadi kita sebut perkara ini kerana ia merujuk juga kepada isu pokok yang kita bincang selama ini, bermula daripada perbahasan Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, tentang kesenjangan atau lebarnya jurang pendapatan golongan maha kaya dengan miskin di negara kita. Saya rujuk juga dan saya ulang kajian Dr. Lee Hock Won, UM, dan Dr. Muhammad Khalid Khazanah yang diterbitkan atau dilaporkan, dibentangkan pada 5 November 2014 di Universiti Melaya. Ya. Perangkaan dari Household Income Survey yang digunakan pakai oleh kerajaan bercanggah daripada situasi sebenar berdasarkan angka pendapatan sektor swasta, awam dan National Property Information Center. Ini kenyataannya agak serius yang perlu dijawab. Kerana Khalid ini dari Khazanah, ya, dan Dr. Lee dari Universiti Melaya. Tapi bila mereka menyentuh bahawa kajian yang dibuat oleh kerajaan itu bercanggah dengan angka dan sebenar, ini membimbangkan. Kerana Household Income Survey tidak mengambil kira pendapatan setiap individu untuk setiap isi rumah, tetapi pendapatan isi rumah secara kasar dan tidak membedakan pendapatan yang dijana individu dan pendapatan kasar. Ya. Dan saya tidak, oleh kerana masa, saya tidak akan menjelaskan secara terperinci, cuma nak menyentuh bahawa ini yang menyebabkan persepsi bahawa kajian dibuat oleh kerajaan itu sengaja nak mengurangkan angka yang menunjukkan jurang golongan kaya miskin itu terus melebar dalam negara kita. Dan ini diperkukuh oleh
kajian Profesor Fatimah Kari dari Pusat Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Universiti Melaya yang menunjukkan, saya harap jangan ambil tindakan disiplin profesor-profesor yang saya sebut ni. Ini laporan mereka, bukan dia sampaikan kepada saya cari sendiri. Yang menunjukkan menerusi potongan subsidi kerajaan secara berperingkat, rakyat terutama isi rumah Melayu dan bumi putera yang miskin adalah golongan yang paling terkesan. Setiap yang disebut oleh kerajaan sebagai penstrukturan subsidi, maknanya pembatalan atau pengurangan subsidi, kesan paling parah ialah kepada Melayu dan bumi putera. Sama ada di bandar atau luar bandar, termasuk Kinabatangan. Ya. Kadar kemiskinan dijangka akan kembali. Ini satu yang cakap serius. Cukup serius tapi tidak direspon. Mengikut kajian ini, mengikut angka, kesan kepada bumi putera, ya, ialah ia akan kembali seperti dari segi nisbah kaya miskin jurang bandar desa, sama seperti 1970 tatkala almarhum Tun Abdul Razak melancarkan dasar ekonomi baru. Kalau dianggap hujah dan kajian Fatimah Kari ini tidak munsabah, patut unit perancangan ekonomi boleh berikan penjelasan dan menyanggahnya. Model ekonomi yang digunakan pakai Dr. Fatimah juga menunjukkan pepotongan subsidi sekarang akan memberi kesan buruk kepada orang Melayu dan orang Cina, India di bandar dan desa. Maknanya dia berikan semangat satu Malaysia ini sama-sama miskin. Kalau dulu maknanya ada kaya miskin, dan sekarang ini dia pemerataan kemiskinan. Itu mungkin satu kejayaan. Kesan pemotongan subsidi bahan api umpamanya. Kajian mendapati pertambahan sebanyak 37.5%. Bumi putera bandar 23.3%. Bumi putera luar bandar akan berada dalam risiko miskin tegar kerana pemotongan subsidi ini. Kalau kita ahli parlimen anggap ini sebagai satu angka yang boleh kita kesampingkan, maknanya dalam beberapa tahun akan datang kita akan berulang bincang dengan kadar kemiskinan tegar yang bertambah. Ya. Dan ini yang dianggap kategori berisiko tinggi kerana pemotongan subsidi ataupun apa yang disebut oleh Kerajaan Barisan Nasional sebagai penstrukturan ekonomi kerana pengurusan ekonomi yang sangat lembab dan membebankan rakyat miskin. Saya pun rakan-rakan dari Barisan Nasional memberi perhatian terutama isu kemiskinan tegar dan penstrukturan ekonomi subsidi yang akan membebankan golongan miskin dengan angka yang dibawa dan dihujahkan dalam perbahasan kita bahawa cukup bukti menunjukkan sumbangan kerajaan ini lebih memperkayakan golongan kaya, kroni di atasan dan rakyat banyak itu terkesan dengan harga barang dan kehidupan yang sempit. Terima kasih.